Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zikri. Saya merupakan guru sekolah rendah yang mengajar di Sekolah Pedalaman Sarawak. Hari ini insyaAllah 20 minit sebelum Zuhur, saya ingin mengupas sedikit tentang Apple Teacher dan apa kelebihan guru-guru di luar sana memohon sebagai Apple Teacher. Pada tahun 2017 saya telah membuat permohonan secara atas salian, dan pada tahun yang sama juga saya mendapat pengiktirafan daripada Apple untuk Apple Teacher dan satu lagi Apple Teacher Swift Playground. Dia ada 2 sijil lah pada ketika itu. Dan permohonan guru dari Malaysia tak dibuka lagi. Jadi pada 2017 tu saya menggunakan alamat luar negara. Saya menumpang alamat luar negara untuk memastikan saya eligible lah untuk apply Apple Teacher ni. Boleh dikatakan illegal way lah. Tapi disebabkan saya tahu benefit Apple Teacher ni sangat-sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi saya, why don't I try untuk apply cara lain. But once Apple dah buka dia punya permohonan untuk guru-guru Malaysia, saya edit balik saya punya address dan permohonan saya lah. Proses yang tak lama, sebab once guru dah mahir menggunakan perkakasan digital Apple, iaitu MacBook, iMac, Mac Mini ataupun iPad, jadi tak ada masalah untuk apply sijil Apple Teacher ni. Sijil Apple Teacher ni bertaraf antarabangsa lah, sebab komuniti yang ada pada Apple Teacher ni sangat-sangat luas. Ramai daripada guru overseas, terutamanya daripada Jepun dan Europe. Mereka banyak berkongsi tentang cara menggunakan perkakasan digital Apple di dalam classroom, sehingga kan ada wujud ADS, iaitu Apple Distinguished School di beberapa buah negara di luar sana lah. So far dekat Malaysia tak ada lagi lah, sebab mungkin belum sampai lagi Malaysia ni untuk mewujudkan ADS School. Tanpa melengah masa, jom kita saya tunjukkan cara ataupun macam mana nak dapat sijil Apple Teacher ni. Sebelum saya pergi lebih jauh, apa dia kelebihan Apple Teacher ni? Apple Teacher ni dia adalah satu platform di mana guru-guru buat perkongsian, buat sharing tentang macam mana nak guna aplikasi yang telah dibina oleh Apple ni. Aplikasi sendiri, bukan third party, membantu guru dan membantu pelajar belajar dengan seronok di dalam kelas. Masa pandemik ni pun, masa PDPR ni pun, ramai saya tengok guru-guru dekat luar sana menggunakan perkakasan Apple untuk mengajar anak murid mereka dari rumah ataupun dari office. Di sini kita dapat lihat bahawa Apple ni memang menitik beratkan tentang pendidikan kanak-kanak dan pengajaran guru-guru, sehingga kan ada aplikasi tersendiri, iaitu Classroom. Dia tak sama dengan Google Classroom. Dia memang khas yang dibina oleh Apple sendiri untuk guru-guru dan murid-murid guna untuk sesi pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Itu adalah kelebihan yang ada pada Apple Teacher ni. Akses untuk terokai semua perkara tu ada dalam platform Apple Teacher. Dia ada website dia sendiri, dan hanya diakses oleh Apple Teacher sahaja. Ini adalah paparannya. Kalau kita nak masuk, kita Google Apple Teacher dan klik yang bahagian atas sekali ni, dia ATLC, Apple Teacher Learning Center. Tekan dan dia akan bawa terus ke paparan home lah di Apple Teacher.
Okey, ini saya dah login. Kalau cikgu-cikgu belum login, dia akan keluarlah dia punya paparan untuk isi Apple ID dan password. Okey, those yang baru lagi login macam biasa, seperti kita login untuk masuk kepada Apple Store ataupun Apple website. Login macam biasa dan dia akan tayangkan yang paparan yang sama pada muka hadapan ni. Okey, dia akan tayang benda yang sama. Tapi untuk dapatkan sijil tu, kita kena pergi ke bahagian ni, tekan bahagian ni, Your Apple Teacher Journey. Okey, tekan bahagian ni. Okey, dia akan ada modul dalam ni dan dia ada quiz. Okey, ini adalah paparan permulaan. Journey yang pertama kita sebagai Apple Teacher bermula di sinilah. Okey. Dia ada dua jenis badges, iaitu badges for iPad dan badges for Mac. Okay, badges for iPad and badges for Mac. Okay, badges yang ada pada saya ada badges untuk iPad, Mac dengan Swift Playground. Okay, tapi untuk dapatkan sijil ataupun badge Apple Teacher tu, cikgu boleh buat salah satu lah. Okay, iPad ataupun Mac. Okay. Dan ini adalah yang baru dikenalkan oleh Apple Teacher, iaitu Build Your Apple Teacher Portfolio. Yang ini saya tak buat lagi. Hal ini disebabkan penggunaan perkataan Apple di kawasan pedalaman adalah sangat terhad. Jadi saya skip dulu bahagian ni. Okay. Kemudian ini yang saya cakap tadi, Discover Apple Education Twitter Chat. Di sinilah platform di mana cikgu-cikgu di luar negara dia akan berkongsi tentang macam mana nak buat bahan pengajaran yang terbaik. Okay, dia nak share macam mana nak guna aplikasi ni. Dia sangat wide. Okay, jadi once cikgu dah beli perkakasan Apple tu, cikgu tak akan bergantung sepenuhnya pada modul saja. Okay, cikgu boleh tanya kepada educators from overseas macam mana nak guna ni. They willing to teach you guys. Okay, dia orang sangat responsif. So tanya je, dia orang akan jawab. Okay. Dia inilah hashtagnya, follow Apple Edu di Twitter. Biasanya dekat Twitter lah. Facebook educators from overseas jarang guna Facebook. Okey, atas ni adalah badges saya. Okey, kalau anda lihat Apple Teacher saya dah hampir lengkap. Okey, kecuali Apple Teacher Portfolio yang warna biru ni. Okey, warna biru ni macam saya cakap tadi sebab saya tak boleh apply disebabkan coverage ataupun internet yang ada di sekolah pedalaman agak terhad dan menyebabkan saya sukar untuk menyediakan portfolio ni lah. Okay, so far untuk foundation Apple Teacher for iPad, Apple Teacher for Mac saya dah cover everything. Kemudian Apple Teacher Swift Playground ni ada 4 saja badges. Dan untuk dapatkan badges ni kita kena faham betul-betul macam mana aplikasi tu berfungsi. Okay, dia tak boleh jawab sesuka hati. Kita kena baca modul dulu, kemudian faham betul-betul, barulah dia akan bagi satu badge. Okay, siap semua badge, barulah kita akan dapat Apple Teacher. Untuk bahagian atas tu lah, foundation ni. Foundation ni kalau jawab semua akan automatic dapat Apple Teacher. Untuk yang Apple Teacher Swift Playground ni, dia sijil yang lain pula. Okey, dia sijil yang lain di mana sama juga kena baca modul, kena jawab quiz. Baca modul, jawab quiz. Okay, jadi dapatlah Apple Teacher Swift Playground. Saya memang ada 2. Okey, kita tengok for iPad. Okay, tekan kat sini.
Di sinilah kita akan belajar skill-skill kemahiran. Okey. Contohnya home screen. Apa dia yang kita kena faham tentang home screen ni. Okey, cuba tengok. Ini yang saya cakap tadi, dia kena baca faham. Tekan next dan next. Okey, barulah kita menjawab soalan di bawah ni. Yang saya punya ni dia dah tak ada quiz lah. Dia ada quiz lah. Okey, contohnya macam page dekat sebelah tadi. Macam kat bawah ni kan, congratulations, you earn the iPad badge, 4 out of 5 correct. Dia ada soalan dia. Okay, sama juga dengan Apple Teacher Swift Playground, yang bawah ni. Okay, Apple Teacher Swift Playground. So take your time, sebab dia tak ada masa, dia tak ada limit masa. Baca, apply, kemudian jawab soalan. Kita kena practice benda tu. Kalau tak practice, kita tak faham, especially pada bahagian Apple Swift Playground. Sebab kita kena baca dan faham. Sebab Swift Playground ni dia dah another level. Kita kena faham cara bahasa pengatur caraan berfungsi. Dia dah bahasa lain dah. Kita kena master setiap bahasa-bahasa yang ada dalam Apple Teacher Swift Playground tu. Okay, dah siap semua, dia akan bagi sijil. Okay, macam saya ni, ini adalah badge saya. Kalau anda lihat dekat atas ni, saya ada 2 badge, iaitu Apple Teacher Swift Playgrounds dan Apple Teacher. Okay, yang biru ni tadi saya tak dapat jawab lah untuk portfolio. Kemudian yang konsep coding concept, Swift Playground apps. Kat bawah ni semua adalah untuk Swift Playground. Okey. Kemudian kat bahagian kiri ni kita ada tengok bahagian report and certificate. Okey, di sinilah kita akan dapat sijil-sijil kita. Okey, download and display your official Apple Teacher Certificate of Recognition. Okey, sini kita boleh dapatkan sijil-sijil kita. Okey. Sangat seronok sebenarnya kalau once kita dah jadi Apple Teacher ni kan, kita boleh berkongsi cara kita mengajar menggunakan perkakasan digital Apple, ataupun kita mendapat info terkini daripada learning Apple Professional Learning Specialist ni. Setiap bulan mereka akan buat perkongsian. Jadi kita nak dan tak nak je lagi untuk hadir kepada webinar dia orang. Okay, cuma masa kena atur lah. Kadang-kadang saya pernah join webinar mereka ni secara langsung, bukan yang recorded punya. Saya kena bangun pada pukul 1 ke 2 pagi untuk pastikan saya dapat berinteraksi dengan mereka teruslah. Macam contoh hari tu saya belajar tentang Keynote, tak silap saya. Sebab Keynote ni dia sangat powerful. Dia boleh buat movie terus dekat situ. Keynote ni dia macam PowerPoint lah. Okay, saya belajar macam mana nak setting. Kemudian saya belajar cara nak buat green screen dan sebagainya melalui Keynote. Dia sangat powerful. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian daripada saya. Seandainya cikgu ingin bertanya lebih lanjut tentang Apple Teacher ni, bolehlah bertanya ataupun drop komen dekat bawah ni. Cikgu nak tahu apa dan bagaimana untuk score each part of the section dalam pages tu tadi. Okay, dia senang je. Cikgu kena baca betul-betul dan faham, apply, kemudian baru jawab. Dia tak susah. Soalan pun soalan senang, tak adalah tricky sangat. So I wish you guys good luck, and hopefully Malaysia ni akan melahirkan ramai lagi Apple Teacher, dan semoga one day ada event yang besar di Malaysia seperti negara-negara lain. So that's all for me, from me. So yeah, please like and subscribe to my channel, and see you guys soon. Okay, bye.